Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera anak-anak semua. Hai, saya Cikgu Halina kat sini. Okey. Hari ini saya akan menerangkan tentang bab 2 iaitu sel ialah unit asas hidupan. Jika sebelum ini anda telah belajar tentang organisma unisel dan multisel, jadi dalam subtopik 2.3 saya akan menerangkan tentang organisasi sel dalam badan manusia. Manusia adalah organisma multisel. Bila saya sebut tentang organisma multisel ni ialah organisma yang ada banyak sel. Manusia terdiri daripada berjuta-juta sel di mana setiap sel adalah berbeza dari segi saiz, bentuk dan struktur. Serta setiap sel ini melaksanakan tugas-tugas tertentu. Jika dalam topik yang lepas, organisma unisel ialah organisma yang mempunyai satu sel, di mana satu sel itu menjalankan semua fungsi hidup. Ia berbeza dengan organisma multisel, di mana organisma multisel adanya pengkhususan sel, iaitu proses pembezaan sel yang menghasilkan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Dalam topik ini juga, kita akan mempelajari tentang organisasi sel manusia. Organisasi sel manusia ini ialah penyusunan sel daripada bentuk yang lebih ringkas ke bentuk yang lebih kompleks. Badan manusia ini terdiri daripada sel-sel yang berlainan. Sel ialah unit asas yang membentuk benda hidup. Sel yang sama dan menjalankan fungsi yang sama, sel yang sama bergabung menjalankan fungsi yang sama membentuk tisu. Tisu-tisu yang berlainan dan bergabung untuk menjalankan fungsi yang khusus disebut organ. Organ yang berlainan dan bergabung melakukan fungsi yang khusus disebut sistem. Sistem-sistem yang berlainan akan membentuk organisma. Di dalam tubuh manusia terdapat pelbagai jenis sistem yang menjalankan fungsi-fungsi yang tertentu. Jadi kita lihat di bawah, sel akan membentuk tisu, tisu pula akan membentuk organ, organ membentuk sistem dan sistem membentuk organisma. Jadi dia bergerak daripada bentuk yang lebih ringkas ke bentuk yang lebih kompleks. Di sini saya beri contoh untuk anda perhatikan dan fahami apa yang dimaksudkan dengan organisasi sel. Lihat gambar yang tertera. Peringkat 1 menunjukkan sel iaitu sel otot. Peringkat 2 ialah peringkat tisu di mana sel-sel otot yang sama bergabung untuk membentuk tisu otot dan menjalankan fungsi yang sama iaitu mengecut dan mengendur untuk membolehkan pergerakan. Tengok peringkat ketiga iaitu peringkat organ. Terdapat 3 jenis tisu yang bergabung iaitu tisu epitelium, tisu otot dan tisu penghubung yang bergabung membentuk organ iaitu salur darah di mana ia akan menyalurkan darah ke seluruh badan. Tengok pula peringkat yang keempat iaitu peringkat sistem. Salur darah merupakan organ. Selain salur darah, jantung juga ialah merupakan organ yang terlibat untuk mengedarkan darah ke seluruh badan. Dia akan membentuk satu sistem iaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dan sistem-sistem lain dalam badan akan bergabung untuk membentuk organisma iaitu manusia. Di sini saya paparkan terdapat pelbagai jenis sel-sel dalam badan manusia yang anda perlu tahu sewaktu di tingkatan 1 ini. Sebenarnya ada banyak lagi jenis sel dalam badan manusia. Yang pertama ialah sel otot. Sel otot ni mengecut dan mengendur untuk membolehkan pergerakan. Dan manusia juga ada sel epitelium iaitu yang membentuk lapisan yang melindungi sel di bawahnya. Sel saraf akan menerima rangsangan dan menghantar impuls ke semua badan. Dia menghubungkan antara otak dengan semua bahagian badan. Sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan. Sel darah putih memusnahkan partikel asing yang memasuki badan, contohnya bakteria.
Dan sel pembiakan bertujuan untuk menghasilkan anak. Perempuan akan menghasilkan ovum dan lelaki akan menghasilkan sperma. Tisu. Seperti yang saya nyatakan tadi, tisu merupakan sekumpulan sel yang sama bergabung dan menjalankan fungsi yang sama. Contohnya, sel-sel otot bergabung membentuk tisu otot. Selain daripada tisu otot, kita ada tisu penghubung, tisu epitelium, tisu saraf dan beberapa tisu yang lain. Tisu penghubung menghubungkan tisu-tisu yang berlainan dan memberikan sokongan. Tisu epitelium ialah gabungan sel-sel epitelium di mana ia meliputi dan melindungi bahagian luar dan dalam organ. Tisu saraf terbentuk daripada sel-sel saraf akan menghantar impuls dan gerak balas. Dan tisu otot yang terdiri daripada sel-sel otot membantu pergerakan melalui pengecutan dan pengenduran. Beberapa jenis tisu yang berbeza bergabung untuk menjalankan fungsi yang sama yang membentuk organ. Contohnya, organ jantung. Jantung mengepam darah ke seluruh badan. Dan organ jantung ini terdiri daripada gabungan tisu penghubung, tisu otot dan tisu saraf. Ada beberapa lagi contoh organ di dalam badan manusia, iaitu otak, peparu, perut, buah pinggang dan ada lagi organ-organ yang tadi saya tidak sebutkan. Dan manusia juga mempunyai 5 organ deria, iaitu organ yang boleh mengesan rangsangan, iaitu iaitu lidah, mata, telinga, hidung dan kulit. Beberapa organ yang berlainan bergabung bagi membentuk sebuah sistem. Sistem ni tujuannya ialah menyelaraskan fungsi tertentu di dalam badan. Contoh ialah sistem pernafasan atau sistem respirasi yang berfungsi untuk mengambil oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida daripada badan. Sistem respirasi atau sistem pernafasan mempunyai beberapa organ seperti hidung, paru-paru, bronkus dan tiub bronkiol, yang mana organ-organ ini menjalankan fungsi yang saya sebutkan sebentar tadi. Selain daripada sistem pernafasan atau sistem respirasi, kita ada beberapa jenis sistem lagi di dalam badan manusia. Ini contoh-contoh sistem yang ada di dalam badan manusia dan organ yang terlibat. Contohnya sistem otot, sistem rangka, sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem perkumuhan dan sistem pembiakan. Untuk melihat dengan lebih jelas sistem-sistem ini, anda boleh rujuk di muka surat 57 hingga 58 buku teks anda. Selain dari sistem respirasi, di dalam badan manusia juga terdapat sistem limfa, iaitu sistem limfa ini mengekalkan keseimbangan bendalur dan mempertahankan badan dari jangkitan. Selain itu, tak ada sistem perkumuhan. Sistem perkumuhan terdiri daripada organ seperti peparu, ginjal dan kulit, di mana ia akan menyingkirkan bahan buangan daripada badan. Sistem rangka menyokong badan dan melindungi organ dalaman. Sistem pencernaan memecahkan bahan makanan yang kompleks kepada bentuk yang lebih ringkas untuk diserap oleh badan. Sistem pencernaan bermula dari mulut, esophagus, perut, usus kecil dan juga hati. Manusia juga ada sistem otot yang membantu pergerakan badan dan organ dalaman manusia. Sistem saraf yang terdiri daripada otak dan juga saraf-saraf akan membawa maklumat dari otak ke seluruh badan dalam bentuk impuls atau gentian elektrik. Sistem peredaran darah mana mengangkut oksigen, nutrien dan hormon ke semua bahagian badan. Sistem pembiakan yang terdiri daripada sperma untuk lelaki dan ovum untuk perempuan yang bertujuan untuk pembentukan zuriat. Zuriat ni ialah anak. Dan itu manusia juga ada sistem endokrin, di mana sistem endokrin akan menghasilkan hormon untuk menyelaraskan tindak balas dalam badan. Hormon dihasilkan oleh organ seperti pituitary, thyroid, adrenal, pancreas, ovari dan testis. Kita
Kita perlu menghargai dan mensyukuri kewujudan pelbagai organisma di sekeliling kita. Dan kita juga perlu mensyukuri kejadian kita sebagai organisma yang kompleks. Kenapa manusia ini disebut organisma yang kompleks? Ini kerana badan manusia terdiri daripada berjuta-juta sel, di mana setiap sel mempunyai fungsi yang khusus. Sel akan membentuk tisu, organ dan sistem bagi membolehkan badan dapat berfungsi dengan baik. Ini yang saya nyatakan tadi semasa kita sentuh tentang organisasi sel dalam badan manusia. Selain itu, manusia mempunyai otak yang dapat berfikir. Ia dapat membezakan manusia daripada haiwan yang lain. Okey, sekian untuk tajuk ini dan saya akan kembali dengan tajuk seterusnya selepas ini. Selamat mengulang kaji pelajaran. Bye.